Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar baru asasi Unimas batch yang ke-11. Saya adalah Encik Abdul Hafiz bin Ismail, salah satu penasihat untuk Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar. Dan kalau anda lihat tajuk taklimat pada hari ini, taklimat ini adalah berkaitan dengan Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar Pra-University. So, apa-apa yang berkaitan mengenai taklimat JPP Pra-U, bagaimana kita ingin memilih JPP ini dan juga tugas-tugas yang akan dijalankan, saya akan terangkannya sebentar lagi. Jadi, sila ambil perhatian bagi siapa-siapa yang berminat ingin mewakili pelajar-pelajar, mewakili rakan-rakan anda untuk sesi kali ini, bolehlah mengambil maklum mengenai perkara-perkara yang akan disampaikan sebentar lagi. Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar ini adalah sebuah organisasi yang akan mewakili seluruh pelajar asasi pada sesi yang sedang bersidang. So, untuk sesi ini adalah sesi 2020 dan 2021, asasi batch yang ke-11. So, tugas JPP yang paling utama dan paling muktamad, yang paling utama adalah menjadi penghubung di antara pihak pengurusan dan akademik PPPU, Pusat Pengajian Pra-University, dengan pelajar-pelajar asasi. Maksudnya kat sini, apa-apa yang pelajar asasi ingin komen ataupun ingin peroleh daripada pihak pengurusan, bolehlah bagi tahu kat JPP ini apakah kehendak anda, apakah masalah anda, dan juga kadang-kadang apa-apa pengumuman di peringkat pengurusan ataupun peringkat universiti akan disampaikan melalui JPP kepada pelajar. Selain itu, kita juga akan meluluskan apa-apa aktiviti yang JPP ingin anjurkan. Mudah sahaja, seperti biasa anda kena sediakan kertas kerja dan juga akan dibentangkan dan diluluskan oleh pengarah Pusat Pengajian Pra-University. Okay, kat sini saya ada letaklah sedikit gambar tugas-tugas JPP yang pernah dilakukan. Kita kebanyakan tugasnya adalah akan menganjurkan aktiviti yang aktiviti tersebut mungkin mengikut kursus-kursus yang ada ataupun aktiviti tambahan yang ingin dilakukan oleh pelajar. Contoh sambutan kemerdekaan ataupun sambutan perayaan untuk yang akan disambut oleh mana-mana bangsa dalam universiti ini. Kita juga akan lakukan aktiviti kemasyarakatan dan juga aktiviti seperti sukan dan juga e-sport. Ini bergantunglah dengan kertas kerja yang akan dibentangkan atau disampaikan oleh wakil JPP anda. Okey, so jawatan-jawatan yang ada dalam JPP, kita ada majlis tertinggi yang dianggotai. Jawatan-jawatan majlis tertinggi yang ada adalah Presiden, Timbalan Presiden, Bendahari Kehormat, Timbalan Bendahari Kehormat, Setiausaha Agong dan juga Timbalan Setiausaha Agong. So, jika kita lihat sesi-sesi yang lepas, presidennya tak kira lah lelaki ataupun perempuan. Kalau tengok sesi yang lepas, presidennya adalah di kalangan perempuan. Tapi itu tidak menjadi masalah sebab kita akan memilih berdasarkan siapa yang layak ataupun siapa yang ingin menjadi presiden dan timbalan presiden anda. Okey, so ini adalah jawatan-jawatan yang anda baca tinggi. Ada tak jawatan-jawatan yang anda rasa awak ingin bertanding ataupun awak idam-idamkan? Mungkin anda seorang yang suka simpan duit, bolehlah jadi bendahari. Okey, kita lihat jawatan yang seterusnya. Kita ada juga ketua dan penolong ketua untuk Exco. Kita ada 8 Exco semuanya. Kita ada Exco Akademik dan Perkembangan Pelajar. Ini akan
terlibat dalam aktiviti yang berunsur ilmiah ataupun akademik. Kita ada exco disiplin dan protokol. Exco disiplin ni taklah dia nak buat roll call ke asrama ke, bukan nak buat spot check, tapi mengawal sahsiah pelajar. Mungkin akan bertanggungjawab dalam melakukan aktiviti yang berunsurkan kalau tak silap saya protokol ni dia in charge lah, protokol majlis. Disiplin ni kalau letaklah cuba untuk menasihati rakan-rakan agar kurang membuat masalah yang mungkin timbul lah. Okey, kita ada exco perhubungan sosial, aduan dan kebajikan, yang ini apa-apa aduan mengenai makanan, mengenai kemudahan yang ada di kampus Timur. Jika ada kekurangan, boleh buat perhubungan. Jika ada masalah sosial seperti dibuli ataupun sexual harassment ataupun masalah tidak dapat mungkin masalah keluarga yang ingin dibincangkan, awak boleh bincang dengan mentor anda ataupun minta tolong JPP untuk beritahu pihak pengurusan. Mungkin kita boleh buat sesi kaunseling dengan pakar ataupun dengan pakar kaunseling yang ada di Unimas. Okay, and then kita ada exco publicity, penerangan dan multimedia, yang ini lebih kepada promosi aktiviti. Jika berminat boleh buat newsletter untuk setiap 2 minggu ataupun setiap bulan seperti pernah dilakukan sebelum ini, memaparkan karya-karya kreatif daripada pelajar-pelajar. Mungkin boleh buat sedikit informasi, buat video pertandingan IT ke, pertandingan video, e-sport. Ini semua under publicity, penerangan dan multimedia. Exco kerohanian dan perkembangan moral, yang ini akan menganjurkan aktiviti bersifat rohani dan juga motivasi. Juga akan bekerjasama dengan rapatnya dengan Jawatankuasa Perkuailan Masjid Unimas, dan juga akan memenuhi keperluan kerohanian dan perkembangan moral pelajar asasi. Okey, next adalah exco kebersihan, keceriaan dan keselamatan. So berdasarkan nama ini adalah exco 3K yang akan membuat hiasan untuk satu-satu majlis, ataupun jika ingin lakukan aktiviti gotong royong di sekitar kampus pun boleh dilakukan juga. Fire drill akan dibantu oleh exco ini. Exco sukan dan rekreasi, yang ini boleh bekerjasama dengan exco-exco lain menganjurkan aktiviti sukan ataupun e-sport. Dan juga kalau tak buat pertandingan, kita boleh buat satu aktiviti riadah, senam aerobik ke, macam-macam lagi lah. Dan akhir sekali adalah exco kesenian dan kebudayaan. Yang ini exco ini akan in charge dalam persembahan-persembahan yang dalam satu-satu majlis, ataupun bekerjasama rapat dengan Jawatankuasa Perkuailan College untuk join Citarawarna University untuk tahun-tahun sebelum ini. Selain itu, boleh juga minta bantuan dengan penasihat yang ada. Mungkin boleh join choir ataupun music group dan lain-lain lah. Seperti saya yakin pelajar-pelajar baru memang sangat aktif dalam bidang dalam kesenian dan juga kebudayaan ini. Lebih-lebih lagi dengan kehadiran aplikasi TikTok, semua dah suka menari kan. Okey, itu saja untuk jawatan. So jika anda rasa anda berminat untuk memegang jawatan ketua dan penolong ketua, bolehlah mencalonkan diri anda untuk jawatan-jawatan ini. Okey. So itu adalah selain daripada ketua, penolong ketua dan juga majlis tertinggi tadi, kita usually kita juga akan mengambil pelajar menjadi sekretariat yang akan bekerja di bawah exco ini. So sekarang kita akan melihat proses pemilihan. Proses pemilihan ini kita bahagikan kepada 6 bahagian. So bahagian pertama adalah taklimat JPP yang sedang berlangsung ini. Ini akan mengambil 1 hari, iaitu sekarang lah.
Dan dalam masa anda masuk universiti nanti, kita akan melakukan pencalonan. So pencalonan ni mengambil masa 14 hari mulai esok sehingga 14 hari 2 minggu dari esok. Pencalonan ini anda akan mencalonkan rakan-rakan di dalam kuliah anda sahaja. Okey, so disebabkan anda mungkin belum bertemu secara fizikal dengan rakan-rakan anda, mungkin anda akan berkenalan dahulu dalam WhatsApp group ke, Telegram group ke, mungkin awak buat sesi berkenalan secara live streaming ke, awak berkenalan dahulu, and then jika ada rakan anda yang awak rasa sesuai ataupun anda sendiri yang berminat untuk menjadi salah satu calon untuk JPP, anda boleh calonkan nama dalam masa 14 hari ini. Selepas itu kita akan mengadakan 10 hari kempen. Okey, nanti saya terangkan apakah kempen tersebut. Kemudian kita ada hari mengundi di mana anda akan mengundi calon-calon kuliah anda. Kemudian akan disambung terus dengan pengumuman keesokan harinya. Dengan pengumuman ini kita umumkanlah siapa yang berjaya dipilih, dan kemungkinan akan terus umumkan siapakah presiden dan jawatan-jawatan yang lain. Kemudian pada satu hari yang lain pula, kita akan buat satu majlis angkat sumpah JPP yang akan dihadiri oleh pengarah, timbalan pengarah dan juga pensyarah pra-universiti. Tarikh-tarikh untuk setiap bahagian ini akan diumumkan kemudian. So sangat jelas proses pemilihan ini. Okey, kita akan lihat tindakan pelajar. Apa yang awak perlu tahu sekarang? So untuk umum, sila rujuk pengumuman mengenai proses pemilihan JPP di laman ILIP MAP. So kalau tak silap saya, semua pelajar akan di-enroll secara automatik ke dalam laman ILIP MAP. So maklumat mengenai pemilihan JPP saya akan letak di situ. Saya juga mungkin akan menggunakan platform Telegram ataupun WhatsApp mentor-menti untuk menyebar maklumat ataupun update information mengenai proses pemilihan JPP ini. Kemudian pencalonan, setiap kuliah digalakkan untuk menghantar pencalonan sekurang-kurangnya 3 orang wakil. So dalam satu kuliah diminta untuk hantar kalau boleh 3 calon untuk bertanding. Mungkin anda ingin mencalonkan rakan anda dan rakan lain mungkin ingin mencalonkan orang lain. So dekat sini kalau boleh 3 calon untuk setiap kuliah. Dan bagaimana ingin mencalonkan, saya akan umumkan kemudian. Saya mungkin akan menggunakan kemudahan aplikasi Google Form untuk pencalonan pemilihan JPP ini. Okey, so sila ambil maklum pengumuman yang akan saya lakukan. Okey. Kemudian untuk berkempen, medium berkempen, kita akan minta calon-calon untuk berkempen melalui aplikasi WhatsApp kuliah. Awak boleh hantar buat promo poster untuk pemilihan dan juga sebarkan melalui aplikasi WhatsApp kuliah. Juga boleh menyediakan video kempen yang boleh di-upload di Facebook page ataupun di Telegram ataupun di WhatsApp. Dan juga dalam kuliah anda sendiri, anda boleh pergi ke hadapan dan juga berucap kat depan tersebut dan berkempen. Yang penting adalah bila berkempen, jangan menyentuh isu-isu sensitif. Kemudian kita akan lihat pada hari mengundi, pelajar akan mengundi mengikut kuliah masing-masing. Tarikh, masa dan tempat akan diumumkan kelak. Dan untuk peringkat yang terakhir, pengumuman dan angkat sumpah, yang ini pun akan diumumkan nanti. So sila ambil maklum di mana, di ILIP MAP ataupun di Telegram ataupun di WhatsApp. Okey, so siapa yang kami cari? Siapa-siapa sahaja boleh menjadi JPP ini. Calon-calon saya, jika awak rasa awak ingin jadi sebab awak ingin mencuba, saya tak kisah. Prayu tak kisah, awak boleh calonkan diri sendiri. Tapi
jika anda ingin jadi JPP, anda kena ingat bahawa itu adalah satu tugas tambahan yang akan anda hadapi selain daripada belajar akademik dan juga definitely akan mengambil masa anda juga. So anda kena fikir begitulah. So kat sini siapa yang berkaliber dan berwawasan, yang ini pentinglah untuk membuat kertas kerja aktiviti, boleh lihat jauh, lihat ke depan apa yang boleh dilakukan bersama JPP ini. Ketua yang baik dan saksama, kalau yang baik dan saksama, maka senanglah semua ahli-ahli JPP bekerjasama, boleh berkomunikasi dengan baik. Yang ini berkomunikasi sesama ahli JPP sendiri dan juga bersama dengan kepada pihak pengurusan dan pihak akademik. Boleh membagi masa dengan berkesan. Ini yang saya beritahu tadi lah, awak kena pastikan yang awak boleh bagikan masa belajar dan juga meluangkan masa dalam perbincangan JPP, melakukan kertas kerja dan akhirnya menganjurkan aktiviti itu sendiri. So itu adalah yang penting. Saya rasa semua kriteria ini ada pada semua pelajar, cuma anda perlu asahkan lagi ataupun belum lagi ditimbulkan. Anda kena berusahalah. Kalau awak rasa you want to try this, you can try. Bukannya semua orang terus dapat jadi ketua yang baik. Semua adalah belajar. Awak akan belajar how to manage your time, how to communicate, how to be a good leader and how to be a visionary. So semua ini belajar semuanya. Dan insya-Allah kami pihak saya sebagai penasihat dan juga wakil penasihat-penasihat lain boleh mengajar, membantu anda. Okey. So sekian sahaja untuk taklimat JPP, Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar Pra University. So jika ada soalan, bolehlah berhubung dengan saya nanti, ataupun jika ada medium di ILIP MAP, jika ada soalan jika ada soalan awak boleh tanya dekat ILIP MAP. Bagaimana berhubung dengan saya? Awak boleh sahaja message menggunakan email siswa anda, ataupun menggunakan ILIP. Boleh saja message, cari nama saya, dan sila take note lah dengan pengumuman seterusnya. Saya akan umumkanlah bagaimana anda ingin mencalonkan rakan anda ataupun mencalonkan diri sendiri. Saya akan sebarkan link untuk pencalonan itu. Okey, sekian saja. Terima kasih dan selamat datang ke Unimas.